Al-Muhtadin Kampung Peradun, Jawatan Kuasa Masjid Al-Muhtadin Kampung Peradun, tuan-tuan imam, tuan-tuan bidan, para jemaah yang dikasihi Allah Taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini buat turun-turun kalinya kita mendapat kunjungan daripada Fadil Ustaz Adrus. Jadi alhamdulillah pihak masjid sangat-sangat mengalukan kedatangan beliau di masjid kita ini, insya-Allah, dan mudah-mudahan kita doakan kesehatan kepada Al-Fadil Ustaz supaya dapat lagi datang ke masjid kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. alamin. Tanpa maksud saya tak menangkan kalam menjemput dan bersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah. Tafadhal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan kata-kata aluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muhtadin Kampung Peradun Mane, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan Allah berada malam ini di rumah Allah yang begini indah di Kampung Peradun Mane dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mengundang rahmat, menarik barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, yang memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, insya-Allah, dan menjadi modal kemenangan pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi kita akan tazkirah dulu, kemudian menjawab persoalan yang diajukan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami, wa sahhataka qabla saqami, wa ghinaka qabla fakri, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik, atau kama qala. Rawahul Hakim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, iaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu, masa kaya sebelum datang kemiskinan bagimu, dan masa kamu hidup sebelum datang kematian bagimu. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit kita diberi kesempatan oleh Allah pada malam ini untuk mengambil iktibar ataupun kepahaman daripada hadis yang telah dibacakan tadi. Jadi hidup manusia ini dilahirkan semuanya bangsa ataupun agama atas fitrah. Maka di antara fitrah manusia itu dia nak benda yang molek. Tak perlu kita ajar mana-mana bangsa, walaupun yang duduk dalam hutang, dia nak benda yang molek lah. Kalau dari antara sakit dengan sihat, dia nak sihat lah. Sebab tu semua negara dalam dunia ada rumah sakit, ada hospital. Kalau kita pergi di Indonesia, dia masih kekal nama rumah sakit. Di Malaysia tukar hospital lah, biar sama dengan orang putih. Maksudnya rumah sakit dia, hospital itu untuk orang yang sakit nak suruh jadi sihat semula. Kerana sihat itulah cita-cita manusia. Sama ada turun Nabi ataupun tak turun Nabi, jenis manusia fitrah ni dia nak sihat. Tak perlu diajar lah. Begitu juga kalau kaya dengan miskin, orang nak kaya. Tak ada lagi orang panggil semayang ajak nak minta miskin. Mari ramai orang sejid. Tok Imam pun kata, dah guana hajat benda ni Tuan Haji. Tuan Haji kata, ginilah dah kita duduk dengan Mak Haji ni dari kecil di Peradun ni. Senang sokmo, jadi nak minta susah pula. Tak ada lagu tu. Fitrah manusia ni, walaupun orang mana sekalipun, Afrika ke mana, dia nak senang. Kalau berniaga, dia nak untung. Tapi kita ini bercita-cita semuanya biiznillah,
masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang berlaku ialah apa yang Allah kehendak. Kalau Allah tak kehendak, walaupun kita seluruh dunia sepakat ijma' bercita-cita, tidak akan berlaku. Maka datanglah 5 pesanan Nabi SAW bagi kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita ambil yang baik sebelum datangnya yang tidak baik. Kerana kita hidup di dunia, kita akan terdedah daripada muda kepada tua, daripada sihat kepada sakit, daripada senang kepada susah, daripada lapang kepada sibuk, daripada hidup kepada mati. Tidak ada pilihan, 2 kali hidup, 2 kali mati. Dijadikan kita di dalam dunia, tujuannya supaya memperhambakan diri kepada Allah. Maksud memperhamba itu bersusah-susah untuk balas budi Allah. Allah hidupkan kita di dunia. Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan supaya memperhambakan diri kepada aku. Maka yang pertama, rebutlah pada masa muda kita sebelum batang tua kita. Sebab tu di dalam hadis Nabi kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'. Daklah kamu suruh anakmu sembahyang masa mereka umur 7. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u asyar. Mempukullah anakmu yang tak sembahyang bila umur sudah genap 10. Di sini ada satu yang tersirat, maksudnya kita nak latih berbuat sesuatu perkara ialah ketika masih muda. Sebab itulah sekolah-sekolah dia tak ambil umur 80. Universiti umur 115. Kerana apa? Kerana muda itulah sebetul satu peluang yang sangat besar. Bila muda semuanya maknanya sampai kepada pencapaian yang terbaik. Dari segi pendengaran, dari segi berjalan, dari segi tenaga, dengan makan minum dan sebagainya. Tak, masa muda. Ada orang belajar tua, tapi jarang-jarang lah. Banyak orang dah tua tak belajar dah lah. Ambillah masa muda kita. Sama ada pada untuk perkara-perkara akhirat ataupun untuk perkara-perkara dunia. Memang budak lebih cepat. Budak lebih cepat. Mak dengan anak lebih anak lah. Kerana kemudaan itu. Bukan kemuliaan lebih anak, tidak. Kerana kemudaan. Kemudaan itu sebenarnya satu modal yang besar. Belajar muda. Nak masuk gayung, umur muda 80 masuk gayung. 2 kali lakah meninggal dunia. Masa muda. Al-ilmu fi saghir. Ilmu itu masa kecil. Dan kita tua boleh mengaji. Tapi faham-faham kalau ngaji tajwid umur 80. Kalau sekali buat ismang jatuh tak riba gigi. Budak-budak patut tahfiz Quran umur 9 tahun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala apa Quran umur 5 tahun. 5 tahun apa Quran 30 juzuk. Sebelum dia hafal Quran, maknanya sebelum genap 5 tahun dia menghafal syair-syair Muqaddarami, syair-syair Arab hak lama. Umur 4 tahun. Kenapa? Kerana budak. Bila mengaji masa budak, seperti kita tulis atas batu. Kita pergi batu atas batu sekayu. Kita ambil kayu, besi, kita pahat. Kita pahat ubuh nama. Diramang ada di sini. 100 tahun lagi lekat ke nombor tu. Itulah maksudnya. Bila belajar di zaman kanak-kanak, seperti kita pahat di atas batu. Payah tangga. Kalau belajar masa tua, macam ambil kapur lah. Tulis atas batu. 2 kali lalu air hilang lalu. Faham tak lagi? Jadi ambil masa kemudaan itu. Lepas tu orang dulu-dulu dia belajar agama 20 tahun. Bila umur dia 20 tahun dia cari dunia pula. Kenapa? Kemah pokok akan akhirat. Umur dia 20 berhenti dah ngaji. Pandai dah dengan nahwu, pandai dengan sarah, pandai dengan balaghah, pandai dengan usul fiqh, pandai dengan tafsir, pandai dah dengan tajwid, pandai dah. Umur 20 cari dunia pula. Ni belajar nukang atau belajar ni. Kita tak. Kita cari dunia dulu. Berhabis dunia dulu, patching dah. Barulah mari surah daftar fardu ain. Faham? Nampak? Umur 60 baru muka surat 1 musalli meninggal dunia. Tak dah nak mengaji. Masa muda. Betul tak? Mak kita ngapa buku dengan kita. Dengan kita anak. Kita pula dengan anak kita kalau ngapa matematik dengan anak. Pasal apa? Kemudaan itu satu modal yang sangat berharga. Berarti syababaka masa muda sebelum datang masa tua.
Nak apa Quran, nak apa hadis, nak buat semayang, nak pedang tu slow lah semayang. Lepas tu turun ayat orang tua dak wajib puasa. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tua dak gok cetong. Dak cetong tu tak ada dalam Quran, aku tambah jelah. Bang, maksudnya tak larat dah nak mengerjakan puasa, maka mereka tidak lagi diwajibkan berpuasa, wajib membayar fidyah saja. Itulah lumrah hidup manusia. Kegagahan itu, kekuatan itu ketika muda. Orang muda tak terima bayar fidyah kerana mereka gagah, kerana mereka kuat. Fidyah itu yang dibangsakan kepada akhirat. Dah kita umur 50 dah ni, gua nak kira ni. Nak belajar pula. Bukan maksudnya bila kita umur 50 berhenti belajar, tidak. Belajarlah. Belajar. Kerana apa? Talabul ilmi itu faridah ala kulli muslim. Mencari ilmu agama itu satu keparduan, satu kewajipan. Dulu kita lara 30 tahun kita cari harta, 50 tahun baru insaf. Carilah ilmu, belajar tajwid, belajar baca Quran, belajar fiqh, belajar usul dan sebagainya. Ini maksudnya kalau kita nak pilih antara masa tua dengan masa muda itulah yang terbaik untuk akhirat. Mata kita terang, telinga kita dengar. Jalan kita gagah. Kawan-kawan dulu belajar agama sampai Kota Baru, pulang dengan motosikal. Turun Paloho, tok guru ngajar pasar, pas mayang garik balik. Duduk Terengganu. Orang nadah kita di Pasir Tumbuh tu ngajar, tok guru ngajar pasar. Turun pas mayang Lohor. 2 jam naik motosikal. Pasir Tumbuh. Hari-hari adalah, kita tak sebutlah nama dia, tapi orang Terengganu. Allah Rabbi. Seorang lelaki duduk di Dungung. Dia ngadah kita di Jetih. Dia naik biskal. Duduk Dungung nak sampai Terengganu, kalau kita nerak dah ngecang. Nerak baru ketok ngecang tu dah. Tahu tak? Tu. Nama Khairul orang Dungung. Tu. Barakah. Ilmu suku kira barakah, berkat, ziyadatul khair. Faham lagi? Duk Dungung kayu, biskal tua tu. Besuung nadah kita. Kita ngajar di Peradung, orang Teluk Nara dah hari. Kita dah tak. Boy, Peradung kita ingat ke Teluk Nara? Apa nak orang kampung kita? Kalau orang kampung kita boleh kita tu pagi dengar. Padahal minit je. 2 kali napah apa rumah. Kenapa? Kerana dia tahu hidayah. Dia tahu mana jalan yang benar. Allah tak beri taufik kepada dia. Tak beri kekuatan. Nampak lagi? Macam kalau lupa kita kuliah di Ampang. Orang Pandai Indah kata Allah, apa nak orang Pandai Indah? Tidak boleh pergi dengar. Padahal Pandai Indah Ampang 2 kilo. Betul tak? Kita nak pergi ni 480 kilo. Belanggar dengan jalan, mampu kerah dengan jalan. Betul tak? Tapi kerana? Kerana Allah tak beri dia kekuatan untuk kasih kepada perkara akhirat. Kalau dah dia kasih kepada perkara akhirat, berjalan kaki daripada Mekah ke Iraq, ke Baghdad untuk mengambil satu hadis bagian salafus salih di zaman dulu. Betul tak? Kemudian pula masa kita kaya. Faham lagi? Masa kita kaya. Kaya maksudnya kita ada modal. Kita nak belajar, kita nak buat ibadat, kita nak sedekah, kita nak pergi Mekah, ada biti. Kita tak gunakan. Sampai masanya tak ada. Tak boleh nak sedekah, tak boleh nak bayar zakat, tak boleh nak pergi Mekah, tak boleh nak beli kitab, tak boleh dah. Kenapa? Kerana kita sudah terlalai ketika Allah beri kita modal, ada sedikit harta untuk kita gunakan. Itulah hidup kita ni sebenarnya kena banyak istighfar, minta maaf kepada Allah. Yang sebenarnya. Kerana banyak sangat peluang yang Allah beri kepada kita, kita abaikan begitu saja. Kita nak tak? Kalau mengaji dia, kalau ustaz kata 3 riyal kita baru kejut habis nak murid. 3 riyal mah. Bukan awis saja.
Maybe 48,000. Bayar dulu deposit 2,000. 3 bulan tunggu tengok gambar je. Sanggup. Tapi bukan orang peradung lah. Orang Batu Apok. Di Batu Apok kata ke peradung, gitulah duk musim. Maksudnya tak. Kalau kereta tu dalam gareh, dalam pagar 2 hotel, bubur luar suti. Mana kayanya. Tapi dengar kata kitab baru 3 riyal, kejut panak tubik, taruh kat hidung. Faham tak lagi? Allahu Rabbi. Al-Imam Syafi'i tak ada pitih nak ngaji, nak beli kitab Muwatta' Imam Malik pergi di Madinah. Zaman itu dia tak jual kedai kitab. Nak ngaji kitab, nak ada kitab, kena upah orang tulis. Orang akan tulis satu naskah kitab, upah dia, baru dapat kitab kita tulis tangan ngaji. Ni kedai 5 naria je tak? Dia tak ada duit. Oleh kerana tak ada duit nak upah orang, nak belajarnya kitab hadis ni, dia pinjam kitab orang 2 malam. Dan dihafalnya 1000 hadis lebih. 2 malam. Satu ceritanya 3 malam. Betul. Bersungguh-sungguh. Betul tak? Kita bandinglah dengan kita ni. Lepas tu kita duk berasa kita orang lain. Kita duk berasa kita bagus. Kita duk berasa kita hebat. Sebenarnya kita ni golongan yang alpa, yang lalai. Kita lebih tahu hal dunia. Hal agama kita dah anda. Hal akhirat kita dah. Kita lah. Itulah majoriti manusia, walakin aksaran nas ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wa hum anil akhirati hum ghafilun. Majoriti manusia yang hidup dalam dunia hanya tahu dalam bab dunia bandar. Tapi dalam bab akhirat mereka tak tahu ke benda. Siapakah mereka itu? Kita lah. Betul tak? Kalau bab dunia orang tengah gula ni, tengah gula kawah, dia celuk clicking je. Mak boleh dah, tahu dah buah kerah. Tahu dah kurang hitam manis. Mahirnya dia. Tapi suruh baca Fatihah. Goigi megedu. Dia duduk atas mutuk laut tu. Ujung kaki langit tu. Nampak buih air. Dia tahu dah air sasih. Dia tak bawa buka air sasih sungguh. Padahal bukan nampak ikan. Mahirnya dia. Betul tak? Mahir. Tapi tanya bab hukum semayang, tanya bab akidah, la ilaha illallah. Kenapa? Kerana salah kita. Allah telah beri peluang yang begitu banyak. Kita habiskan kemudahan, harta benda kita banyak kepada perkara yang tidak boleh memberi pertolongan kepada kita selepas daripada kita mati. Jadi masa kita ada duit ni, sedekah lah. Kayak gini sampai masa takut kita tak ada duit. Betul tak? Orang lain, tak usah kira orang lain. Ni kita ni setiap hari kalau kita nak beri 5 riyal ke orang, boleh tak? Sehari 5 riyal. Amalkan. Mana kalau 10 hari 50 riyal. Tak boleh kan satu suap daripada duit kita sampai ke tangan orang, dia masuk dalam mulut dia, Allah simpan di sisinya menjadi sebesar gunung Uhud. Satu suap. Roti canai 8 kali suap, 8 gunung Uhud. Roti telur 10 kali suap baru penuh, baru habis 10 gunung Uhud. Tu. Pergi kedai minum air pagi bayar semeja. Dan kita mari sama kan? Tahu tak? Kita tok siok tok bila JKK. Ni benda MPKK. Nampak tak? Tak kira semeja. Meja lah. Kedai peradung bukan. Hotel tu. Contoh dia KL. 7-800 meja. Tak? Tak kira RM11.8. Ayo semua. Sedekah. Ma yang kusuma demi sedekah, hartamu tidak akan kurang sebab mu sedekah ke kawan. Betul tak? Dah esok kita pula apa dia pula? Kemarin kita dah kemarin muda, esok mu pula. Kita dah kemarin hamba dah kan? Mu pula hari ni. Tu. Betul tak? Sipir kita salah. Kemarin kita sedekah dah, hari ni kita pula biar kita mau. Faham lagi? Hak kita beli hak untuk kita, tak jadi apa? Mak akal tu bakal ablai tu. Makan jadi zahid. Mama habis tu maka abnai tu beli baju kemung. Jadi rai buruk.
Masadaqtum maqad abqaitu. Hak muwi kau orang ni belanja orang. Hak tu kekal dulu kini selamanya. Nah, lagi ada witih lagi sedekah. Yang paling utama kata ulama anak beranak kita. Kita senang dah duduk di Peradang ni 2000 sebulan. Nah, anak dara kita seorang hak susah nu duduk Tok Imam lapor. Betul tak? Yang awak dah ingat. Wih dia 200 bulan. Betul tak? Itu kita MLM, skim cepat kaya, tijaratan lang tabur, garanti untung, berniaga dengan Allah. Kita tengok-tengok KWSP ada 40,000. Oi, banyak 40,000. Anak dara aku awak duduk di apa benda ni batu nang tu susah orang. Baik bersikap buruk mang. Oh ambil 4,000 pergi kedai beli motor kerih. Ambil. Sutir wi hadiah 4,000 motosikal. Dia senang ke kita senang ah? Bang, kita senang, kita penderma. Betul tak? Senang selama-lamanya lagi. Kaya lah kita tu. Kita duk nampak, oh dia senang. Datang kata apa? Wi dia. Siapa suruh hidup sekolah macam kamu dulu? Faham lagi? Kita pun tak jadi nak wi motosikal. Wi 4 riyal lah beli peluk lepas. Tahu tak? Nah, padahal 40,000 dalam KWSP kalau kita ambil 4,000 tinggal 36,000, bukan 36 riyal tinggal. Tahu tak? Tapi oleh kerana hati syaitan itu dia tutup hati kita jadi gerak, maka kita jadi orang yang bakhil. Piyah atas kepala janggut kat pusat tapi bakhil. Al-bakhilu ba'idu minallah. Orang bakhil jauh daripada Allah. Wa ba'idu minan nas, jauh daripada manusia. Wa ba'idu minal jannah, jauh daripada syurga. Wa qaribul ilan nar, na'udzubillah, dekat nak masuk neraka. Nah, guna duit kita. Nah, kalau kata ni siapa yang afdal sedekah, anak beranak kita dulu. Faham? Nah, tengok pak saudara kita ke, kita tahu dia susah. Wi 50 riyal bayar air bulan ni. Betul tak? Buat gitu. Besar daripada kita duk ngatik subhanallah. Besar tu lagi. Hablum minan nas. Nak, kita akan dapat apa? Kasih Allah. Sebab apa? Sebab kita kasih kepada manusia. Tanda kita kasih kepada manusia, kita sedekah. Kita bantu dia. Kita kan nak wijek suti harga 6 juta. Mesti nikah 3,000. Nah, kakak kita sesak, duduk nasi dingin tu. Pinjam 500 riyal bagi dapur coh itu. Dia nak bayar balik asal ambil. Alah. Tapi kita 6,000 lagi dah dalam bank. 500 berapa kan? Faham tak lagi? Kalau kita boleh buat gitu. Anak dara, pak dara nak minjam untuk si minyak suruh isi minyak. Betul tak? Nak pinjam untuk je helmet pinjam kau. Ya Allah. Sampai kedekut begitu semua. La ilaha illallah. Dan kerah kerja lagi balik awal. Masa kita lapang sebelum kita sibuk. Ni sekarang kita masa lapang. Kita nak ngaji lepas subuh boleh. Nak kuliah duha boleh. Betul tak? Nak kuliah zuhur boleh. Kuliah asar boleh. Kuliah isya garib boleh berlaku. Sebelum kita disibukkan. Dan kita sibuk lagi tak dan. Sebab tu kalau kita tengah rajin mengaji ilmu agama, mengaji siang malam. Kerana sampai masa nanti kamu akan disibukkan tak dan nak mengaji. Tok guru kita pesan kalau tengah galak, tengah rajin ni, mau mengajilah sampai tak tidur tak apa. Kerana satu masa nanti mari malah. Faham? Jadi kita 5 tahun dah kita gomoh masa rajin, tutung. Tapi kita gitulah, masa lapang banyak dengar pas garik saja dengar. Tu pun lambat sikit berhenti, keling kejang keling ke ustaz. Keling kejang keling ke ustaz. Dah berhenti lagi datang ni. Faham tak? Ustaz tengok mata macam naga tu kau. Wallahu a'lam. Faham lagi? Dulu zaman mengaji dululah. Saya mengaji banyak tapi tak boleh ilmu. Tu je. Boleh berkat guru je lah. Kan kita cerita mengaji kan kata pandai pula. Tak. Ilmu tak boleh. Cuma mengaji saja. Kawan-kawan boleh ilmu. Dia otak derah. Kita otak lemak. Belum subuh tu gidah muh tu uru. Tunggu rebang nak mayang lu.
Tunggu mayang balasah kan. Dia ngajar balasah. Sebelum subuh tu. 45 tu setahun tu dah. Tunggu dah ni. Gelap gugur-gugur ada benda lagi. Nak ke ilmu. Betul tak? Pukul 8.30 baca pula. Pukul 11 suti. Oh, palaho tak tahan. Palaho kita arak. Terguru pula wazalika kaunu zalika pada wazalika marji' dhamma wazalika. Duk main gitu je pening kepala. Tapi kena tahan. Kena sabar, kena banyak. Kenapa? Kerana sampai masa nanti kita sibuk. Dah bini, dah boleh cucu, dah boleh anak, dah kerja, dah kedai ada. Jadi kita slow. Tunggu. Masa kita niaga kecil-kecilan ni lah kita mengaji sungguh-sungguh. Dan kita kedai kita jadi besar kat gigi, nampak? Kita akan kurang mengaji. Kenapa? Kerana masa itu tetap 24 jam. Orang lara 24 jam, orang taat 24 jam. Ahli ibadat 24 jam, ahli maksiat pun 24 jam. Tu ya Tuhan beri sehari semalam. Faham? Jadi kalau kita nak lebih bagian akhirat, memang kena sesak sikit bagian dunia. Kalau mu nak lebih bagian dunia, maka ceceh bagian akhirat. Mu pilih nak hak mana. Kita bujang, kita mengaji, kita buat ibadat, tak ada orang kacau lagi. Dan kita sibuk baru Assalamualaikum. Tak jadi. Guna begini. Kalau bujang duduk seorang, akan nak semayang. Tak cakap lengah mayang berdiri, mayang duduk. Bini tak? Dan ada bini ke baru pegas sebeh. Baik kata nak pergi ni usah basung. Basung bulau. Baru balik usah basung kita pun ambil wuduk nak mayang duha. Kata nak pergi tengok long tu. Jatuh dalam laga. Pula dah. Long pula jatuh dalam laga. Bukan salah, tapi maknanya kita akan makan kepik emang. Betul tak? Jadi masa kita lapang ni qabla syughli, sebelum masa menyibukkan. Kemudian masa kita sihat. Masa sihat. Ini kita ni sihat ni. Orang lain bahan kopi. Betul tak? Tak boleh napah pakai gas macam-macam weseng. Kita sihat. Rebutlah peluang. Daripada pagi sampai ke malam, rebut peluang. Kita upgrade semua akhirat kita. Macam kita upgrade kenderaan kita, rumah kita. Dulu kita masa mula-mula kerja, motosikal buruk Lepas tu ada modal molek kemah dah sikit, beli EX5. Faham? Kalau ni RZ. Itulah bertambah maju. Itu dunia kita. Dulu masa mula-mula nikah kita tupang motor tua. 2 tahun tupang motor tua. Balah dengan tok tua nak berebut nak mandi junub. Faham tak ni? Dah natu junub tok tua junub. Natu junub tok tua junub. Nampak? 2 tahun lepas nupang boleh nyewa 400 sebulan. Betul tak? Learning rumah diri dah lah. 3 bilik. 150,000. Tu. Tak salah. Tapi kita upgrade juga akhirat kita. Dulu kita semayang malam 2 rakaat, sekarang kita sudah semayang malam 10 rakaat. Dulu kita hanya baca selas hari Quran, sekarang kita sudah baca 10 lah Quran. Makin banyak kerana masa itu semakin sekat. Dan masa sehat itulah banyak benda yang kita boleh buat. Dalil kita pergi tengok masa orang yang tidak sehat, barulah kita syukur nikmat sehat kita. Kita tengok kalau tak sehat, nak kat tangan tak boleh, nak kecing tak boleh, nak akak kepala tak boleh, kita kesak batal sikit tapi menolong macam nak mati. Betul tak? Kita sehat. Ambil sebeh, pegang, astagfirullah 100 kali. Subhanallah. Masuk sehat ni. Orang sakit dia nak sehat. Kita pergi ramai-ramai daripada masjid pergi nawak hospital. Kita khabar dah ni sakit benda ni. Tak boleh nak napah ya, sakit perut punya, tak boleh makan tubik semula. Lepas tu kita nak beri
Kita nak semayang ajak, nak suruh jadi sihat, nak tak? Oh no. Waktu dia nak kali, faham? Kalau kata nak ajar pergi mandi sekayu tak boleh dah. Kita nak pergi tengok jalan di Dubai nak naik kapal terbang. Ambo, dah nak baik. Nak baik. Tak apalah dah, kita ni orang masjid Peradung Melaka ni, Muhtadin. Jadi gini lah, janjilah kalau kita semayang ajak 3 malam kita buat lagi, siap dengan baca Yasin 40 kali. Kalau baiklah, kena marilah semua masjid. Kita kalau baik, kita tidur sejak dulu. Mana? Bukan kata nak duduk rumah dah, nak tidur sejak terus. Bila baik mari sejak. Dah mari setara barah. Itulah dia tak mau. Betul tak? Macam mak repik mak repik masih nerak ada di tasbih. Subhanallah. Tak ada. Faham lagi? Bau belanggar bahang bank. Patah apa dia? Ya Allah. Baru bunyi ya Allah. Faham? Tadi dengar belamba dah sebut ya Allah. Gitulah kita. Ya sehat dah apa rupa. Nah. Masjid apa begini besar. Ada hari gak le berat nana. Tak nampak mata. Faham? Kali ada orang main sihir kali. Jadi tak nampak sejik. Biasa orang sihir kan nega. Orang jual tau. Jadi tak nampak kedai. Jadi ada orang main kotor. Dia tanam dia depan sejik, jadi orang tak nampak sejik. Faham lagi? Mati baru nampak main mayak-mayak sejik. Nah. Ada tak jenis gitu? Ada lalu saja depan sejik. Lalu pagi kali pergi cari pitih bandar, petang kali balik rumah lalu. Singgah dah. Bila dia mari sejik? Mayang raya. Mayang raya tahun kali mari. Dengan baju Melayu kotak. Rokok tinggi. Butang dia duduk atas. Faham lagi? Nah, tahun kali mari sejik tu pun salah masuk ke muslimat. Bertepik menolong maklum ngok. Tak, tak kan ni. Pasal apa tu? Pasal dia sihat. Nah, dia sihat. Bila ni nak ingat masjid, nak ingat surah, dia sakit. Nah, sakit. Jorok dah. Dia nak napah dah. Nah, mak dia kata mak ai mugi sejik nu. Mu semayang gak gi pas mayang mu kapo dah Tok Imam suruh mari rumah tengok ayah ni ngaji sikit. Mang. Masa tu masa sihat dah. Banyak kerja projek banyak. Mang. Sibuk. Tok Imam kata ayah hak pada si ayah tu hak lalu sama depan sejik tu. Dia tak je mari ayah, tapi aja lalu kat sejik. Takkan Tok Imam tak cang. Kontraktor tu. Ayah kita tu. Hak kelas EL buat jamban-jamban sekolah dia. Dah laki dia tahu mak macam nak apa tu. Nak tu begoh. Suruh anak-anak pergi masjid. Suruh kepung Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok. Bola kocong lagi rumah. Faham lagi? Tapi orang sejik tu orang baik. Pergi tengok. Faham? Ini masalah. Masa sihat ni lah. Pergi tengok di hospital tu. Ciakat tangan tak boleh akak. Ciakat muka kepala tak boleh akak. Nak kecing tubik darah. Dah batu karang duduk dalam kora Pulau Redang. Faham lagi? Batu karang duduk dalam sarang daripada pundi kecing nak sampai ke ujung zakat tu ada batu karang. Dia akan lalu daripada pundi kecing lalu ke dalam saluran, dia meluka-lukakan tepi saluran kecing. Lalu pula dengan air kecing jadi pedih. Menangis panggil mak, tubik darah dulu setitik, air kecing 2 titik. Tu. Tu sakit. Masa tu nak mari nadah kita dak dah. Nak dengar dak dah lah. Nak duha dak duha dah. Nah. Untungnya kita sehat. Betul tak? Tapi inilah nikmat sehat, nikmat masa lapang. Banyak orang yang terlepas, tak dang nak isi. Dalam satu hadiah lain berkata ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas.
dua nikmat yang ramainya manusia tenggelam dalam dua nikmat ini. Al-faraghu, yang pertama faragh, masa lapang, wasihhatu, dan sehat tubuh badan. Sakit baru nak suruh orang mai ajak. Bila sihat jadi gong, jadi apa dan sebagainya. Pergi ziarah tengok orang sakit kali. Tu nak batu iyadatul marid sunnah. Ziarah orang sakit itu sunnah. Kerana apa? Kita boleh muhasabah diri kita. Dia tak boleh minum, kita boleh minum. Dia tak boleh bangun, kita boleh bangun. Dia tak boleh akak tangan, kita boleh akak tangan. Macam-macam benda dia tak boleh buat, kita boleh buat. Maka kita balik pada ziarah orang sakit. Nak ucap syukur banyak-banyak kepada Allah. Gunakan segala kesihatan yang ada. Balah budi Allah atas nikmat yang terlalu banyak yang kita ambil. Akhir sekali, wa hayataka qabla mautik, masa kita hidup sebelum mati kita. Masa hidup ni lah. Hidup kita tak macam rotek. Kerana rotek 6 bulan atau setahun. Hidup kita sekali napas saja. Napas yang terakhir tak boleh sedup dah. Kalau ikut dalam dunia senang, guna kekayaan. Kita guna kekayaan. Kita kena menteri, kena kabel, tak apa boleh anjok. Tapi dalam bab kematian, malaikat kita ada nombor WhatsApp malakul maut. Assalamualaikum. Ni Haji Mang Peradung ni. Jadi dengar khabar kita mati tahun ni, jadi nak anjok 2040 boleh tak? Malaikat maut kata boleh gini 15,000 ni bayar. Faham lagi? Boleh tahan, kira cokeh kat mana pun cari 15,000, faham? Patut mati 2022, 2040 lambat lagi tapi tak boleh. Iza jaa ajaluhum la yastakhir sa'ah wa la yastaqdimu. Faham? Bila datang dah tempoh mati rotek seseorang, mati ajal mari dah, maka tak boleh nak derah atau lambat walau sesaat. Mitok lagu-lagu mana pun dengan malakul maut tak boleh. Faham? Kerana apa? Ditengok di Lauh Mahfuz, orang sekian, sebulan bin sekian, duduk kapal sekian, meninggal malam ni pukul 8, pukul 12.30, pukul 2, pukul 3, itulah. Dia tidak akan salah. Dia bukan malakul maut ni, dia bukan macam apa benda tu puk panda salah atau. Faham lagi? Nak atau umur diamal bahang umur mamak. Tu puk panda, puk grek tu, faham? Malakul maut dan dia mari mengatakan assalamualaikum warahmatullah, bagi awal kita. Kalau buh jatung, buh benda, buh halak macam-macam mana pun, dan dia mari tak gerak. Tengok kalau anak beranak raja, mak raja, bini raja, kalau dia sakit, sama tak wak dia dengan wak kita duduk. Orang duduk Peradung, Molong, faham? Kerja nak orang kita je masuk ke hospital, sama tak dengan wak pemasuri raja? Sama tak? Tak. Dia bawah dia Damu Molong. Bini raja duduk atas tu, dekat atas. Betul tak? Bini raja kalau sakit, orang-orang besar, Messi 2-3 orang tunggu 24 jam. Alat-alat napah dia berapa puluh ribu harga. Alat napah, alat sarah, betul tak? Penuh alat ni. Nak apa-apa tekan, ting ting. Nak gerak kursi ni katil ni, remote, ting faham tak? Tak sungguh. Dah 500 lagi. Hak Molong duduk RM2.70 lagi. Faham tak? Pita bawah. Belah Molong, Banduang 2 orang cari. Dengan rata-rata. Faham tak lagi? Sakit sama. Anak bini raja sakit jatuh, Molong sakit jatuh tak? Sama je. Faham? Tapi ajar tak sama. Ajal tidak sama. Kalau bini raja, masuri raja dipanggil Messi tik dia tekan, Messi mari tak? Mari tak? Dengan Messi dengan doktor ni. Nak apa? Faham? Molong ni dah akan nak panggil Messi mari. Panggil abang. Nampak tak?
Dapat kali betul panggil marah orang lah. Betul tak? Messi lelah dari pagi tadi dah. Tak? Bakal sama. Deh. Oh, nu comel tengok oksigen spare je 5 nauti oksigen. Dah orang kaya, betul tak? Ngalak-alak apa semua. Tahu malu ada oksigen, copong tu. Copong tu plastik tu. Messi kata malu kalau rasa macam sesak nafas tekan diri yang suwi. Tekan diri suwi. Malu tekan juga. Mula-mula ada nafas padahal bukan suwi ni. Suwi ocah telefon sekarang. Faham? Tapi dah ajar dah apa? Faham lagi? Mulai-mulai ada nafas. Sedap pula pakai benda ni. Dia kata sedap dah ada ukur pun suwi. Nah, tapi mari malakul maut ali atas tu. Assalamualaikum. Apa dia mati dulu? Maklum ke pemasuri? Tu kena ingat. Faham lagi? Kenapa? Nah, tak habis tengok. Mati dah no. Tak, isteri raja contoh. Keluar dalam televisi keluar apa? Bera separuh tiang dah. Nah, maklum oleh ada kat alik rumah. Dengan biskut boleh 2 tong. Faham lagi? Nah, kena faham. Ajar masing-masing. Tak ada kira kaya miskin. Mu duduk dalam istana yang hebat berjuta-juta, mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu ada, kamu duduk, kamu tinggal, datang maut mendapatkan kamu walau kamu duduk dalam istana yang sangat besar. Nah, apatah lagi kalau rumah PPRT di Pegadung. Faham tak? Dang dia mari kau balik awal, go back yearly. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikitlah kita ambil iktibar. Mudah-mudahan kita diberi peluang oleh Allah dipanjangkan umur agar terus dapat berbakti kepada agama Allah dan membanyakkan amal taat. Wallahu alam. Sebelum saya menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Al-Muhtadin untuk melancarkan sumbangan derma. Kutipan pada malam ini untuk kebajikan dan maslahat masjid kita. Para penonton live Facebook, akaun masjid tertera di skrin Facebook, iaitu nombor akaun masjid Bank Islam 130-1000-6483 Masjid Al-Muhtadin, 2207-68284-708 untuk bil api, iaitu Pesuruhjaya Agama. Kemudian projek kita akan buat berajak nak buat tingkap sliding pula masjid kita dan awning nak buat atas ikat, sebab tingkap asal lama kayu makan dah dia anak-anak. Anggaran lebih kurang RM25,000. Kita pakai 100 riyal seorang malam ni cukup lalu. Petugas sila bangun sekarang membawa karung berwarna begini. Begini. Ada nombor-nombor ni. Petugas berjubah putih. Tolong jalan kantong masjid yang ada dari kanan ke kiri. 25,000 kalau ramai ni 100 orang dah. Kuat kan? Kali ni, tak ni. Kali ni. Tu dia. Belakang. Ke belakang. Tu ke depan. Tak ni, kepala dia tu. Ke belakang. Gitu. Lagi seri. Gitu. Pelan-pelan kutik, pelan-pelan. Duit kita nak buat awning, nak buat atap sikit dengan sliding.
Baik, teruskan mengutip derma dan kita akan mula masuk kepada soal jawab agama. Baik, soalan yang pertama orang kampung Peradung kita. Muslimat ada kutip tak? Teruskan kutip sumbangan. Adakah dikira pahala juga seorang pomeng yang mahir ilmunya tolong percuma bantu kereta mangsa banjir yang mati kembali hidup enjin? Baik. Dia ni pomeng. Jadi bila banjir banyaklah kereta yang mati, mana dah hidup. Dia tolong beki percuma je. Jadi hidup. Jadi dapat pahala ke tak? Dia begini. Setiap perkara yang kita buat itu perkara dipanggil amal soleh. Nampak? Nak tahu pahala tidak? Amal soleh. Amal tu kerja, soleh tu baik. Jadi kalau kita baiki kereta orang, baik ke tak baik? Kita dah ambil upah pula 2 kali baik. Jadi terus tanyalah pahala itulah. Nah, itulah benda-benda kebaikan. Itu hasanat dia panggil. Nampak? Itu orang panggil hasanat, kerja kebajikan. Nah, suruh orang buat yang baik. Wa'mur bil ma'ruf. Suruhlah orang buat yang ma'ruf, yang molek, yang masyarakat suka. Maka pasti pomeng lagu ni dia dapat pahala. Bahkan kalau dia ambil upah pun dapat pahala. Dia buka pomeng, beki, orang jadi mudah beki kat dia pun dapat pahala walaupun dia ambil upah. Apatah lagi kalau percuma. Nah, sebab tu pahala-pahala ni itu kinayah daripada balasan kebaikan yang kita lakukan dalam dunia. Dan simboliknya itu ditulis dalam buku catatan amal. Nah, soalan seterusnya, kita suruh qomat, kita suruh bini kita qomat sebelum semayang, boleh atau tidak? Dia semayang di rumah, dia suruh bini dia qomat. Faham qomat? Iqamah. Bini dia pun qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Contoh, boleh atau tidak? Hukum orang perempuan iqamah ini harus. Bila tu? Bagi kaum perempuan atau duduk di rumah. Adapun pada masjid, laki-laki iqamah. Nah, dan kalau orang perempuan azan, orang perempuan tidak boleh azan. Yang dibolehkan iqamah. Maksudnya mereka ada buat majlis di masjid dan tak ada orang laki-laki lah. Sampai masa dia orang iqamah saja, tidak azan. Dibolehkan. Kenapa? Kerana iqamah itu di dalam tempat tu saja didengar suara. Azan ini nak sekuat mungkin. Bang di Peradung dengar siapa? Kuala Berang. Saya tak berapa pandai baca Quran. Bolehlah baca muqaddam. Adakah saya boleh mendapat seorang yang menjaga teman di dalam kubur kerana saya tidak membaca 30 juzuk Al-Quran? Dengar baik-baik. Dia kata kalau dia tak boleh baca semua Quran, dia boleh baca sebahagian ayat atau surah saja. Adakah beri faedah kepadanya selepas pada mati? Dengar baik-baik. Tidak ada pun ketetapan kena baca 30 juzuk. Faham lagi? Al-Imam Syafi'i sebut iqra'u minal Quran ma tayassara minhu. Bacalah daripada Quran itu apa yang kamu mudah. Dan tidak ada pun semua sahabat Nabi yang khatam 30 Quran, 30 juzuk. Ada sahabat Nabi yang membaca sebahagian surah. Ada sahabat Nabi yang ingat beberapa surah saja. Nah, dan ada sahabat Nabi yang 30 juzuk hafiz. Nampak lagi? Hukum perintah baca Quran ini bukan perintah khatam 30 juzuk. Faham? Cuma lebih banyak, lebih baik ma aksaru fi'la aksaru sawaba. Lebih banyak perbuatan kita, lebih banyak balasan pahala. Sebab itulah mana dianjurkan baca khatam. Khatam dan khatam dan khatam dan khatam. Al-Imam Syafi'i Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan, ada salafus salih yang khatam siang hari sekali dan malam sekali. Nampak lagi? Tapi bukan dimestikan begitu. Bacalah walaupun sedikit. Kerana umum perintah Nabi
Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa baca satu huruf je daripada Quran, satu pahala. Al hasanah bi asyri amsalihha, satu pahala ganda 10. Jadi Nabi SAW kata siapa baca alif lam mim, dia bukan dapat 3, dia dapat 30. Jadi bayangkan orang yang membaca Fatihah, dia akan dapat 1560 pahala, kerana Fatihah itu 156 huruf. Dan ada hadis-hadis yang lain yang menyebut antaranya man qara'a Quran fi yaumin wa lailin 50 ayah wa fi riwayatin 100 ayah lam yuktab minal ghafilin aw kama qala. Siapa yang baca sehari semalam lebih kurang 50 ayat saja, atau 4 muka helai, atau 4 muka surat, atau 2 helai saja, atau ada satu riwayat 100 ayat saja, lebih kurang 4 helai, maka dia tidak lagi tergolong dalam kalangan orang-orang yang lalai. Jadi hak mana yang kita sempat baca. Dan bila kita baca Quran, sama ada khatam atau pendek atau panjang atau satu surah, maka Quran itu akan tolong kita. Kerana umum sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi au kama qala. Bacalah Quran, kerana Quran akan datang balik selepas kamu mati nanti memberi pertolongan kepada kamu. Okey? Soalan seterusnya, apakah adab jemaah masjid duduk dalam majlis ilmu? Duduk dekat atau duduk jauh? Bila duduk di dalam majlis ilmu, tidak disyarat duduk dekat, tidak syarat duduk jauh, tapi duduklah dengan beradab. Faham lagi? Duduk dengan beradab, jangan buat bising, jangan bermain, jangan ganggu orang, berikan tumpuan. Kerana bila kita terlepas satu ilmu, belum tentu kita akan dapat dengar balik ilmu itu sepanjang hayat kita. Kemungkinan dapat dengar lagi. Soalan seterusnya, politik dengan agama campur ke tak? Mengenai anak angkat sekarang, dia tahu patut dibinkan bapa, sebagaimana sebenarnya sekiranya tidak tahu apakah hukumnya. Baik, dia kata politik ni campur tak dengan agama. Dia gini, agama Islam agama syumul, agama yang lengkap, tidak seperti agama lain yang menumpukan pada perkara tertentu seperti ibadah saja. Adapun agama Islam ini agama yang lengkap, kerana agama ni agama Allah, agama yang sangat sempurna. Maknanya itulah yang lebih tepat dikatakan sebagai agama itu sebenarnya adalah Islam itu sendiri. Kerana agama din itu religious, orang putih panggil the way of life, peraturan hidup. Itu panggil peraturan kita hidup sebagai hamba Allah di bumi, kita ikut peraturan tu, dia panggil orang itu beragama. Maka kita hidup dari pagi sampai ke tidur balik, daripada rumah, duduk di jalan raya, duduk di mana, duduk di parlimen, balik ke pejabat, di kedai orang, duduk sungai, di jalan-jalan patah waktu buruk, semua tu kena ikut peraturan. Maka termasuk dalam bab berpolitik, wajib kena ikut peraturan Islam. Bukan Islam itu ikut politik, tapi politik itu dijaga oleh Islam supaya tidak sembarangan. Begitu juga kita bersokan, dijaga oleh Islam supaya tidak sembarangan, kerana datang kemurkaan Allah kalau tidak kita bersokan tidak ikut peraturan Islam. Kita berpolitik tidak ikut peraturan Islam, maka datang kemurkaan Allah. Soalan seterusnya, dia kata adakah anak akak dia tahu dah orang tukar nama bank dia, atau dia tak tahu lagu mana kira? Kalau tidak tahu tak ada masalah, tapi kalau dia tahu bahawasanya nama bapaknya sudah diubah, dia kena perbetulkan balik. Faham lagi? Kerana tidak boleh buang nasab orang, dilaknat oleh Allah. Allah laknat, kata Rasulullah, orang yang tukar nasab seseorang. Jangan mu kasih lagu mana pun anak akak bank ayah dia. Jangan tukar bank mu. Kerana Allah larang dalam Quran, Allah larang di dalam hadis banyak sangat. Dulu saya orang jahat, pernah ambil duit majikan. Sekarang ada sedikit kesedaran dan insaf dan taubat. Adakah amal ibadat saya diterima Allah kerana duit yang saya ambil majikan itu belum dibayar lagi? Dengar baik-baik. Dosa kita dengan Allah, kalau kita bertaubat, 3 syarat. Pertama, berhenti buat dosa itu. Contoh hisap gang, berhenti dah hisap gang. Yang kedua, menyesal, takut kepada Allah. Yang ketiga, berazam tak mau buat dah.
Tiga ni dipanggil nasuha. Allah ampunkan dosa. Tapi kalau terlibat dengan harta orang, kena tambah satu lagi. Harta yang kita ambil itu kalau ada lagi, kena atur balik. Kalau dia sudah mati, wajib beri ke waris dia. Faham lagi? Kalau harta itu sudah kita makan, wajib bayar nilai dia. Nampak? Contoh harta tu harga 100, ya, cicing dia. Kita ambil duit 100, kena atur balik. Kalau kita taubat dah atur balik, barang ada di rumah, kita rasa sayang pula nak atur. Tak apa, taubat sajalah. Walaupun menangis, tubik air mata darah, taubat dalam Kaabah, tak sah. Kena pulang balik atur orang. Dah kalau curi kaburetan motor orang, curi motor sikau orang, berat tu budak-budak muda kita tu. Betul tak? Kalau curi pitih dalam sejik, paham yang asal dak balik, orang tak ada belaka bor benang bahang pitih. Hak orang Islam lah tu, betul tak? Kalau hak guna kuasa kita untuk bahang pitih negara dan sebagainya, Allah berat nang. Pulang balik lah. Kita makin dekat dengan lubang kubur, kita makin buat tak tahu, tak pulang balik kita orang. Kayak gini tak boleh nak buat benda kita. Tempat-tempat kita ni kalau tak pah lagi, Tuhan dia tidak halalkan di akhirat, kita kena bayar dengan pahala. Kalau pahala kita habis sebelum sempat bayar nak bersesat, maka dosa je kita ambil. Nabi kata wa in faniya qabla an yaqdi alaih. Kalau habis pahala kita, bayar ke orang tu sebelum lagi selesai masalah, sudah ambil dosa orang tu botol belakang kita, mana kita tanggung pula. So maturihal finam, yang dilapor dengan kita dalam api neraka. Kenapa? Libat dengan orang, betul tak? Jenis bahan witih orang, jenis ajar tukar nama akaun orang, jual beli tipu, itu semua tu libat kata orang mereka. Sengat berhutang tak mau bayar, makan kata orang cara batil kat tu. Soalan seterusnya, baru ni banjir, banyak sakar ikan pecah, ramai orang mari mancing dapat ikan. Ikan itu ikan sakar ataupun tidak. Jadi kalau ikan tu ikan sakar yang pecah, apakah hukumnya? Baik, bagus soalan ni. Dia ada beli sakar ikan orang kampung tu, kemudian berlaku banjir, sakar tu pecah. Bila pecah ikan tubik, contoh ikan tubik, maka orang pun mari ramai kat sakar pecah dia, boleh atau tidak? Jadi gini, kalau kita jadi tuang sakar ikan, orang pakat mari ngai belaka, kita suka? Cik jawab, suka tak? Dah kita habis 20,000 dah macam. Betul dah, boleh jadi, kata dalam kitab fiqh kata, boleh jadi ikan itu ikan dalam sakar kita, boleh jadi ikan dalam sungai. Faham? Tapi perbuatan kita tu, kalau orang buat ke kita suka tak? Kita rugi besar dah, bahan dibalok pecah sakar, orang pakat mari gawang belaka, mari ngai belaka petang tu, kita rasa sedih tak? Sakit hati tak? Jangan buat gitu kau orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita tak suka kalau sakar kita pecah, orang pakat ngai belaka. Faham? Maka jangan ngai lah, pakat kat tempat sakar orang pecah. Indahnya Islam, betul tak? Tapi apa kan kamu orang dalam sungai? Kenapa? Orang ni dia panggil selfish, penting diri. Islam mengharamkan penting diri. Yang boleh selfie boleh. Faham? Selfish tak boleh, penting diri kita. Orang dalam keadaan kesusahan apa semua, tak usahlah ngai dekat tu, ngai jauh lah. Dia dah dengan sakit lagi, dengan modal orang minjam wak pinjaman tak nak bayar lagi, beli ternak ikan apa semua. Tak, sakar pecah membarang pakat mari muka pulak sini. Kenapa? Kerana bukan anak-anak aku, tapi kalau anak-anak kita tu buat tak anak. Itu penting diri. Islam mari nak buang sikap penting diri ni. Soalan seterusnya, amalan yang terbaik untuk sedekah ibu bapa kita. Yang pertama, kita selalu berdoa untuk ibu bapa kita yang telah mati. Yang kedua, kita ziarah kubur, istighfar untuk dia. Yang ketiga, kita bersedekah, berwakaf. Seorang perempuan dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Qala na'am. Ya Rasulullah, ibuku baru meninggal dunia,
bolehkah aku bersedekah daripadanya, bukan kepadanya, bersedekah anha, aku yang sedekah pada orang miskin, tapi seolah-olah daripada ibuku. Faham? Nabi kata na'am, boleh. Nampak? Buat baik ke orang. Saya masuk pertandingan memancing, jurang pertandingan 50. Hasilnya saya menjadi juara. Soalannya, bolehkah saya belanja duit yang saya menang itu? Mohon pencerahan. Baik. Seorang pemancing nak masuk pertandingan kena bayar RM50. Kerana kalau 1000 orang pemancing berapa? RM50,000. Faham lagi? Kalau daripada RM50,000 itu dia ambil RM20,000 untuk jadikan wang yang rebutan hadiah, maka itu adalah judi namanya. Kerana pemancing yang bernasib baik, walaupun hanya bayar 50, dapat RM10,000 wang tunai johan. Dan pemancing yang tidak bernasib baik, dia hilang RM50. RM50 itu dia ambil sebagai barang kemenangan oleh orang yang bernasib baik. Itulah judi namanya. Yang tidak judi ialah yuran itu bukan untuk dijadikan hadiah rebutan, tapi untuk bayar sewa MPKT, untuk bayar sewa patah, untuk beli t-shirt, untuk upah budak-budak buat kerja. Faham? Itu tidak judi. Ataupun hadiah itu disediakan oleh pihak yang ketiga. Jadi banyaknya keuntungan daripada pertandingan memancing seperti ini, sebenarnya ia judi. Soalan seterusnya, apakah hukum menang duit anugerah juara lagu halal atau haram? Halal atau haram bergantung kepada penyanyi itu sendiri. Kalau nyanyian kamu haram di sisi syarak, maka kamu melakukan maksiat, dan maksiat kamu itu dapat hadiah. Kerana lagu itu ada kalanya haram, ada kalanya tidak haram. Kalau nyanyian perempuan yang bertepik melolong di depan laki-laki, itu haram. Allah sebut dalam Quran, fala taghdha'na bil qawli, jangan kamu duduk dendangkan suara kamu melunak-lunakkan di hadapan laki-laki ajnabi. Itu larangan daripada Allah. Tapi kalau lagu itu lagu yang tidak haram, contohnya laki-laki yang menyanyi, lagu-lagu itu lagu yang tidak haram, lagu yang mengingatkan kita kepada rajin bekerja dan sebagainya, maka tidaklah haram, melainkan hadiah itu daripada syarikat yang haram. Soalan seterusnya, cara beri salam terbaik lepas semayang, di akhir semayang. Sekurang-kurangnya kita beri salam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Al-Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi sekurang Assalamualaikum. Kalau salam saja tidak memadai. Assalam tidak memadai. Paling kurang Assalamualaikum. Dan afdal kerana banyak riwayat warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia begitu. Boleh tak kita selawat menyebut sallallahu ala Muhammad? Boleh? Apa tak boleh? Itu dah. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kita tak sebut hu tu, sallallahu ala Muhammad pun boleh juga, kerana tidak lari maknanya. Salla itu dengan fi'il madi, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tapi kalau Allahumma salli, Allahumma salli, belakang ni wasallim, kena ingat itu. Soalan seterusnya, bini kita puasa sunat, kita dah berhajat dengan dia, kita duduk dekat dia pegang-pegang, dosa ke tak? Bini puasa sunat, kita pegang-pegang bini kita, tak berdosa lah bini mu. Faham lagi? Yang berdosa mu pergi pegang bini orang lain. Cuma apabila kita nak puasa sedangkan suami kita ada di rumah, atau tidak balik lagi tapi akan balik di rumah pada waktu siang hari itu, maka hendaklah kita minta izin hendak berpuasa. Lain pada amalan puasa tak wajib minta izin. Kerana apa? Kerana berpuasa itu al-imsak, menahan diri anil muftiri. Kita tahan diri daripada yang membatal, min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi, daripada subuh sampai maghrib. Itu puasa.
Jadi kalau suami berhajat nak jimak nak apa tak boleh. Faham tak lagi? Kenapa? Kerana panjang. Nah, pukul 11 pagi isteri berpuasa. Suami nak jimak. Yang jimak kan? Dia terjak lagi lah, buka lagi. Allah, buka kayak gini baru pukul 11. 8 jam lagi. Mampu kerah tu lelaki tu. Nampak tak? 8 jam lagi tak jadi cerita tu. Tengok tak? Panjang tak? Tak boleh. Lepas tu oleh kerana memanjang, menahan-nahan kehendak suami, kerana ibadat itu panjang, maka disyaratkan minta izin. Nabi tak larang berpuasa, sunat lah. Suami ada, mereka kena minta izin. Ada pun ibadat lain, tak apa. Dia tengah baca Quran, isteri baca Quran, tak payah minta izin. Kenapa? Suami nak jimak, sadaqallahul azim. Nah, tapi kalau puasa takkan kata sadaqallahul azim. Faham lagi? Pukul 11 kagak, pukul 7 kagak. Nah. Soalan seterusnya. Anak saya tak mau pakai tudung. Nasihat dah, doa dah, macam-macam saya buat. Tapi degil lah, apa alternatif lain? Saya nak pakai tudung supaya menutup aurat sentiasa. Kahwinkan dia dengan laki-laki. Faham lagi? Jadi kerah tak mau pakai tudung, kahwinkan dengan pasangan yang baik. InsyaAllah dia pakai tudung. Dah kita tegur dah. Sebab suruh pakai tudung ni umur 7. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh dikiaskan dengan suruh semayang, suruh juga bertudung, berhijab ketika umur 7. Bukan wajib pun. Atas jalan melatih diri dia. Dia pakai attack, supaya loading dalam hatinya, perintah bertudung itu ke atas dirinya. Nanti dia umur 10-11 dia akan pakai tudung tak mau. Ni tingkatan 5 baru suruh pakai tudung. Mok ke maratung. Ini masalah. Tapi bila dah gitu, jangan berhenti. Maksudnya sentiasa menyuruh. Faham? Teruskan suruh anak kita bertudung. Tak usah kita duduk putus asa. Daripada rahmat Allah. Kita rasa dia akan bertudung, insya-Allah dia akan bertudung. Suruh tak mau, pesan tak mau. Ayah saya meninggal dunia, ada duit 20,000. Siapakah boleh terima duit itu, nak bagi ke siapa Ustaz? Baik, ayah mati tinggal duit 20,000. Dengar sini. Jikalau semua waris ada, 5 orang saja dapat. Okey? Dengar baik-baik. Semua waris maksudnya ayah ni mati. Ayah ni toki ada, tok nyang ada. Anak ada, cucu ada, cuik ada, cek-cek ada. Faham? Adik-beradik lelaki ada, adik-beradik puang ada. Adik-beradik sepok semua ada, adik-beradik sepok saja, semua saja pun ada. Semua waris ada. Ayah mati 5 orang yang dapat. Yang pertama, ayah bagi ayah, toki kalau ada. Faham? Yang kedua, isteri ayah, mak lah. Yang ketiga ialah anak ayah, yang laki-laki. Yang keempat, anak ayah yang perempuan. Yang kelima, mak bagi ayah. Ginilah senang. Kalau kita mati, siapa dapat? Kalau kita mati, yang dapat mak kita, ayah kita, bini kita, anak puang, anak lelaki. 5. Faham lagi? Kita mati contoh, molek bini kita mati dulu, tapi tak apalah, kita buat kita mati dulu. Faham lagi? Kalau kita mati, siapa dapat? Faham? Mak kita, ayah kita, anak lelaki, anak puang, bini. Okey? Itu 5. Soalan seterusnya, saya cita-cita nak kahwin 2. Isteri saya setuju dah, tapi kena cerai dia dulu. Apakah isteri saya berdosa dengan syarat yang dia buat itu? Bini dia kata boleh, tapi cerailah saya. Tak berdosa lah. Dah dia tak suka nak bermadu. Faham lagi? Jadi mu macam mana? Ginilah, kalau tak mu dia marah, bernikahlah selepas dia mati. Nampak? Tidak, mu pergi cerai dia, sedangkan mu dulu ambil dia pula sebagai isteri. Mu nak kau muda, mu buang hak lama. Bukan kata haram tu, tidak. Tapi kamu tidak buat yang terbaik sepatut yang kamu buat. Jadi kalau kahwin sekarang, dia marah, dia mengamuk. Tunggu masa dia meninggal dunia. Tu dak cakap orang tunggu, Ustaz, dah mati-mati. Buat main ajak.
Bila tak datang petugas, apakah hukumnya? Tengok dulu, kadang-kadang kena COVID. Kita tak tahu. Nah, dia ni macam-macam dia ni. Makmum suka komplain, imam gitu begini, dia pandai pada imam pula. Apakah hukumnya? Aduh. Dia begitulah kita ni. Nah, kalau kita ni sikap menghormati orang lain, kita tidak akan gaduh, kita nak komplain. Faham lagi? Yang kedua pula, kalau ilmu kita ni, pengetahuan kita banyak. Sebab tu orang budak-budak motosikal, dia duduk berlomba motor pang kat depan masjid, dia ada komplain bacaan imam? Ada tak? Tidak cara. Nah, tapi kalau budak motosikal tu dia berhenti dah main motor, dia start belajar Quran dah ni. 3 bulan tu dia mari masjid, dia komplain. Kenapa? Kerana ilmu dia tu sikit. Faham lagi? Bila dia jadi tok guru dah, dia tak komplain lah. Kerana ilmu itu luas. Faham lagi? Tu kadang-kadang ilmu itu ghairun nafi'. Sebab kita ada ilmu, ilmu itu tidak bermanfaat bagi kita. Ada orang dengan sebab ada ilmu dia jadi sombong. Dengan sebab ada ilmu dia suka cari salah orang. Faham? Ada ni banyak ni dalam televisyen, dalam YouTube dan sebagainya. Nah, kerja dia cari ustaz ni, boleh ni sebelah, dia ni tak betul, ni tak betul. Faham? Sebab kalau dia ngajar seorang, tak ada orang nak tengok. Faham tak lagi? Nah, itu semua kerja-kerja akhir zaman belaka yang Nabi sudah jangkakan nak fitnah akhir zaman. Soalan seterusnya, berapa kali takbir dalam solat fardu? Apa hukum tidak angkat takbir dalam solat fardu? Takbir dalam solat fardu ini, yang pertama takbiratul ihram, waktu rukun. Siapa tak takbir tak sah sembahyang. Allahu akbar, aku sembahyang fardu isyak makmum. Kemudian mu nak rakaat, sunat takbir Allahu akbar. Kemudian kamu turun sujud, sunat takbir Allahu akbar. Kemudian kamu bangun daripada sujud, Allahu akbar. Semua itu sunat. Siapa yang sengaja tidak takbir intiqalat itu makruh. Tapi tidak takbir pada kali yang pertama ihram, tidak sah sembahyang. Jika kita keluar berdakwah atau jalan ilmu, semua binatang berdoa, berzikir, minta ampun pada Allah untuk kita. Soalan saya, adakah semua binatang masuk anjing dan babi minta ampun juga? Jawabnya, ya, segala binatang. Faham lagi? Cuma kita tak usah khabar lah, babi lah, anjing lah, apa dan sebagainya. Kalau kata semua binatang termasuk. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, idza wudi'atil janazatu 'ala aqabihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kana ghayra zalik qalat ya wailata ila aina tashabuna bi yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan atau kama qala. Apabila dia ambil mayat, diletak atas gusung dan dipikul, dibawa ke kubur, kalau mayat itu orang soleh, dia kata cepat bawa aku ke alam barzah. Kalau mayat itu orang jahat, dia kata celaka aku pada hari ini, kamu nak bawa ke mana aku pada hari ini? Maka semua dapat mendengar suara mayat itu bercakap-cakap, melainkan manusia. Maksud semua itu, kata ulama, termasuk anjing babi kalau ada. Faham lagi? Ini bukan masalah najis, ini bukan bab najis. Bab najis itu masalah fiqh. Soalan seterusnya, bolehkah orang Islam beli anjing? Dia selalu dah untuk berburu. Boleh. Dia kena faham dalam bab anjing ini, dia tak sama dengan khinzir. Dalam bab babi tak boleh beli langsung. Mu nak beli babi berburu, ada babi berburu. Dak babi ni kerja kesan dadah, tak ada babi kesan dadah. Faham tak lagi? Semua jenis babi keriting, babi rambut panjang, babi putih, babi negro, apa tak boleh belaka. Tapi kalau anjing kena faham baik, bukan semua anjing yang dilarang bela, kena faham gitu. Yang dilarang dalam bab anjing, yang pertama ialah letak di dalam rumah sebagai pet, binatang peliharaan manja dalam rumah. Hukumnya tak boleh, haram. Faham lagi? Dan yang kedua, kita bela anjing ini diharuskan jika anjing berburu. Dalam Quran kata al-muallamah, anjing yang dilatih untuk berburu. Yang kedua itu dalam hadis kata anjing untuk jaga tanaman, kemudian anjing untuk jaga kebun. Kemudian ulama-ulama ijtihad yang ada manfaat untuk maslahah orang ramai. Jadi dibolehkan bela anjing berburu. Anjing berburu ni anjing yang dilatih. Kita masuk dalam hutang, orang buru kadang-kadang dia pakai panah.
Kadang-kadang dia naik kuda, tapi ada juga berburu menggunakan anjing. Dia masuk hutan, dia bawa anjing. Bila menitah binatang rusa, napuh, kacik, anjing itu tidak akan kejar selagi dia tidak suruh. Itu dipanggil mu'allamah, anjing terlatih. Faham? Ini dibenarkan dalam Islam. Kalau anjing itu tidak terlatih, nitah anak yang kejar dah. Faham? Tapi kalau nitah depan tu kacik, anjing mu'allamah, dia tak akan pergi. Dia akan tengok tuang dia. Tuang dia dah, tuang dia buat kerah. Dia tengok lagi. Walaupun kacik tu joget depan dia, dia tak pergi. Itu mu'allamah. Dia tunggu tuang dia kata pergi. Johnny, go. Pum. Baru pong pergi. Tu barulah. Baru boleh makan. Dia pepak makan, pegang kacik, mati pecah tekak ni, rabak tekak ni, matinya boleh makan. Dah sembelih. Anjing tu sembelih. Faham lagi? Sembelih dalam Islam 3 cara. Pertama, makdur alai, kita boleh perebah, wajib putus agak merih agak pernafasan. Yang kedua, yang liar, kita gunakan benda yang tajam, panah, pak. Nak? Compound ke, tradisional ke, rika ke, pak, niat sembelih, mati boleh makan. Yang ketiga, menggunakan binatang mu'allamah, binatang buruan, termasuk anjing. Nak, dia kejar napuh, dia kejar kacir tu, pak, dia cekek tekak dengan tu, mati. Itulah sembelihan. Tengok kelebihan dalam Islam. Anjing gigit kita boleh makan, tapi kalau tu imam gigit kacir mampu, tak boleh makan terang. Faham lagi? Nampak tak? Tapi kena jaga pula. Nabi kata jangan masuk dalam rumah. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun, al hadis. Nah, malaikat tak masuk rumah yang ada anjing di dalamnya. Hadis yang lain pula, siapa bela anjing yang bukan anjing untuk berburu, bukan anjing jaga kebun, bukan anjing jaga tanaman dan binatang ternakan, maka sehari pahalanya kurang 1 bukit Uhud. Sebukit Uhud sehari kurang pahala. Dah kita umur-umur kita boleh separuh bukit baru dapat. Faham tak? Sekian hari beli anjing, kosong-kosong mula kita. Faham tak lagi? Soalan seterusnya sikit lagi. Bagaimana ciri-ciri laki-laki yang boleh berkahwin dua? Ada pula dah. Dia tak ada ciri-ciri sama je. Lubang hidung 2, telinga 2, kaki 2. Macam biasa saja. Cuma kalau kita pergi jabat agama, dia beri borang saja. Dia nak gaji mu 8,000. 8,000 okey. Tu tak mu 8,000 gaji. Nanti MPKK akan peresahkan. PKK kata dah leh dia ni jual tebu ke. Faham lagi? Faham lagi? Tu pun masih tebu bini dia beli. Apa jadi nak nipu? Kenapa jabat agama buat gitu? Takut kita ni memudahkan atas nafsu saja-saja. Nampak? Bukan kata bini dia, bini pun dah lepas bayar. Jadi kena hati-hatilah. Itu di segi hukum dunia. Di sisi Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau mu rasa tak boleh nak adil, maka seorang sudahlah. Soalan seterusnya. Potong rambut nipis tepi dan buat line di kepala. Nipis tepi boleh. Atas ni panjang, tepi ni kita ketang. Nipis boleh. Yang tak boleh ialah kozak. Kozak ini cukur. Cukur separuh, tinggal separuh. Termasuk kita buat line. Line itu tasyabuh bil kafirin. Ikut cara orang kafir. Yang buat line ini adalah orang Dayak Amazon. Faham lagi? Dayak Amazon, Dayak Amerika lama. Dia kalau rambut panjang Apache tu, Apache, Dayak ni banyak. Dia ada 11 kaum. Dia ada 5 kaum besar. Kalau American, Indian. Kalau Apache rambut panjang. Kalau Siuk, Siuk tu dia jenis toreh. Faham? Siuk, Mohikeng tu jenis tajang itu macam buku belatung. Siuk ni toreh. Itu bangsa yang sembah pagan, dia bagi panggan, sembah batu, sembah bukit. Jadi kita ikut buat line macam hot set sembah batu. Situ haram. Adapun kozak saja-saja kita cukur, tak ikut mana-mana orang kafir, makruh. Tapi kozak kerana jadikan idola tu orang kafir, maka hukumnya haram. Macam-macam ni dia tulis. Dia pendek rambut, dia bahang dengan pisau. Kita semua benda nak ikut. Ikut hak comel dah lah.
Ramai mana orang putih lawa-lawa, mula-mula ada rambut belah tepi, lawa besar, betul tak? Tu boleh ikut, tak masalah. Ni ikut orang uduh. Orang putih dia buat gana-gana, pun muka dia comel, dah mata biru, hidung macam nyakup baju. Nah, ni kita muka ke sodek dah. Dia buat pula ni. Nah, kita buat lain pula balik awal. Nah, soalan seterusnya, berapa kali takbir dalam salat fardu? Ada dah soalan tadi. Saya banyak berhutang, adakah saya boleh beri sedekah dan hadiah kepada orang? Boleh. Gini, kita berhutang dengan orang RM1,000. Bila wajib bayar? Kita janjinya bulan 4 2022. Maka sekarang bukan bulan 4, tidak wajib bayar, boleh bersedekah. Yang kata haram bersedekah ketika berhutang ialah sampai masa yang dijanjikan untuk bayar hutang hari ini. Faham? Dan kita tidak bayar hutang, kita ambil duit untuk bayar hutang, bersedekah, situ haram. Kenapa? Kerana kita telah tinggalkan yang wajib. Adapun kalau kita hari ini sampai masa bayar hutang, kita ada banyak duit, hutang sekarang 1,000 kopak kata, pagi ni aku boleh sedekah 5,000, biti aku banyak, itu tak apa. Faham? Tapi sampai masa hari yang dijanjikan bayar hutang, kita hanya ada 1,000. 1,000 itu untuk bayar hutang, tapi kita tak bayar, guna 1,000 untuk sedekah, situ haram. Faham lagi? Soalan yang seterusnya sikit lagi. Sah tak orang semayang takbirnya Allahu Akbar tidak berbunyi? Tak bunyi tak sah. Dia rukun kauli, kena faham. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Satu perkara yang mesti ada untuk mengesahkan ibadat. Kalau tak ada, tak sah, itu dipanggil rukun. Apa makna kauli? Rukun kauli. Al-kauli ialah al-lafzu minas sauti, lapah yang mengeluarkan suara, dan suara itu dengar di telinga kita. Faham? Jadi sekurang-kurangnya berbunyi, orang tak dengar, kita dengar. Allahu Akbar. Sah dah. Tak bunyi, bukan kauli dia panggil. Bila bukan rukun kauli, wajib kena takbir semula. Nah, soalan seterusnya. Seorang ayah tidak beri nafkah pada anaknya sejak lahir hingga dewasa, apakah hukumnya? Memberi nafkah itu wajib, sama macam solat. Jadi kalau tak beri nafkah daripada beranak, sama macam tak semayang daripada beranak. Faham? Berdosalah kita. Tengok orang nikah, tengok orang bini, orang beri nafkah, kita tak beri nafkah. Nah, macam orang pangang. Tahniah kepada masjid ini sebab orang mari awal dapatkan pelekat. Bagus. Biarlah dia nak buat galakkan. Nah, hebat AJK di sini. Tahniah. Masjid lain belum buat lagi. Allahu Rabbi. Tadi saya dapat WhatsApp. Ada orang nak beri sumbangan kan, dia kata setiap kuliah ustaz tak akan beri satu jubah percuma pada hadirin. Kita bagi ya. Okey, suka kita. Nah, akan datang lah insya-Allah. Agak-agak jadi ya. Satu kuliah, habis kuliah ambil yang usaha. Tapi kita nak fikir nak bagi ke siapa? Takkan nak bagi gitu selalu. Nak buat mana? Katanya dalam WhatsApp itu, hak mana bertuah mana tu dapat. Dan kita nak buat mana bertuah? Nak suruh titi mola. Faham tak? Takkan nak wih ambil kemuah kita. Orang ni takkan wih dia dah kita. Jadi kita tengah nak fikir dulu macam mana nak jadi cabutan bertuah itu. Selat jubah. Tak boleh pakai. Tak mau pakai bagi semayang, mandi kolam. Soalan yang terakhir pada malam ini. Kawan saya belajar agama tapi tidak semayang. Tegar dah Allahu Rabbi. Dia ni jahat mana pun kita semayang. Kerana semayang itu tiang kita. Umududdin as-salah. Tiang-tiang agama semayang. Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu fil qabri as-salah. Awal-awal amal yang ditanya dalam kubur mati gigi semayang dulu. Faham? Kita kaki bola semayang, jangan tinggal.
Kita berari main snooker, berari main gitar, jangan tinggal semayang tu. Kita curi, curi pun semayang. Dah curi hak lain, semayang jangan tinggal. Lepas tu curi berhenti ya. Sakit boleh ni. Faham lagi? Mu semayang mu kat lagi tanha anil fahsya wal munkar. Nak? Jangan main orang tak semayang sama ada mu raja, Perdana Menteri, Timalang, MB, Esko, siapa saja tak semayang, neraka sakor. Faham? Saya naik motor, minta jalan, ada orang break ke saya. Dia rebah, patah tangan. Patutnya jalan itu jalan kecemasan. Dan dia potong kenderaan lain ikut dia. Salah juga, saya pun salah juga. Kalau ikut hukum, saya kena bayar kedok ke dia. Jadi kena, kalau sama-sama salah, dibicarakan. Dalam Islam, sama ada kita kena bayar diat atau seumpamanya. Nah, lepas tu dalam kes kemalangan, maknanya bukan sengaja. Kalau kita sengaja lain, bukan sengaja. Nah, kita naik motor dan kita rebah. Motor kita kena orang, contohnya. Kita dibicarakan. Sama ada kita kena diat atau kena puasa 2 bulan, kafarah dan sebagainya. Itu ada di dalam qudhah Islam. Faham? Cuma benda tu jarang kita belajar, kita dengar pelik. Nah, kita dengar pelik, warna bulak, warna bayar ke orang. Itulah. Batulah adilnya Islam, kita langgar anak orang, kita kena bayar kepada dia. Faham lagi? Tapi undang-undang dunia sekarang kita langgar anak orang, kita bayar ke kerajaan. Faham lagi? Batu tak mampu buat ni. Kita langgar anak orang, patuh peha apa semua, katakanlah nak mahkamah hakim menjatuhkan hukuman kena bayar RM15,000. RM15,000 tu beri kepada mangsa tu lah. Faham lagi? Ni tak dia RM15,000 dia patuh peha, kerajaan boleh witi. Faham lagi? Ini yang salah. Indahnya Islam, kita balik semula kepada Islam insya-Allah. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit kita ambil manfaat kepada pihak Jawatan Kawasan Masjid yang telah menyediakan kita kuliah pada hari ini. Terima kasih. Dan pihak masjid mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada yang menyumbang dalam kutipan derma malam ini. Allah sajalah yang membalas dengan yang balasan yang sempurna di akhirat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.